Satu dah habis. Hari ni cara mengetahui makhraj setiap huruf kan? Betul, muka surat 10. Hari ni muka surat 10. Aku nak ngaji dia. Takut sebenarnya. Okey, cara mengetahui makhraj setiap huruf. Baywan boleh baca Baywan? Boleh. You buat Baywan baca. Cara mengetahui makhraj huruf hijaiyah adalah dengan mensukunkan huruf yang akan dicari makhrajnya. Lalu letakkan hamzah fathah, yakni Di hadapan. huruf berharakat di hadapannya. Nah, Susunkan ataupun tasydidkan huruf yang dicari. Letakkan huruf harakat sebelum huruf tersebut. Ucapkan keduanya. Letak makhraj huruf adalah pada saat suara berhenti. boleh faham tak guys tu? Maknanya kita matikan dulu huruf tu, katalah huruf ba, kita matikan huruf ba, lepas tu kita letakkan hamzah ke atas dia. Jadi abba. Lepas tu kalau kita nak tasdidkan dia, tasdidkan pula. Abba. Bukan tidak ab saja kan? Kalau kita tasdidkan dia abba. Abba. Kalau kita nak mat ke abba kan, tapi kalau kita nak berhentikan betul, dia akan ada qalqalah lah huruf ba kan. Abba. Okey, teruskan Baywan. Makhraj al-jawf. Pada jawf, yakni rongga, terdapat satu makhraj untuk satu huruf, yakni huruf-huruf mad. Ibnu al-Jazari menyebutkan wa aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawai tantahi. Pada jawf terdapat alif dan kedua saudarinya, yakni huruf-huruf mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Dalam gambar tu dia tunjuk rongga yang mencakup rongga tenggorok dan rongga mulut. Rongga tenggorok tu rongga hakak lah, rongga kerongkong. Ada maksud huruf mad adalah sebagaimana perkataan Imam Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Huruf mad ada 3 yang terkumpul dalam lafaz wayi seperti pada lafaz nuhiha. Maksudnya alif berfungsi sebagai mad setelah fathah, ya mad berada setelah kasrah dan waw mad berada setelah dhammah. Pada jawf secara bahasa bermakna rongga, mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Keluar huruf-huruf mad yang 3. Alif, ya, mad dan waw mad. Dengan kata lain, dari sinilah keluarnya 3 vokal harakat dalam bahasa Arab, iaitu fathah, kasrah, dhammah. Ketiga huruf mad disebut huruf jawfiyah kerana keluarnya dimulai dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Syekh Uthman Murad berkata tentang sebutan huruf-huruf ini. Al-qabuhunna ashratun jaliyah fa'ahruful jawfi ismuha jawfiyah. Sebutan untuk huruf hijaiyah berjumlah 10 dan huruf-huruf yang keluar dari jawf namanya adalah jawfiyah.
Makhraj ini adalah makhraj yang paling luas dan bebas. Tidak terikat pada tempat tertentu dan tidak nyata dalam memusatkan suara. Begitu pula huruf-hurufnya, semuanya dapat bersandingan dengan seluruh wujud huruf hijaiyah yang hidup, berharakat. Kerananya makhraj ini disebut makhraj muqaddar. Seluruh huruf hidup mesti dikeluarkan melalui jauf, kerana pada prinsipnya setiap huruf akan mendekat kepada makhrajnya saat disukunkan dan akan menjauh dari makhrajnya saat diberi harakat. Bila kita mempertahankan, yakni tidak menjauhkan makhraj huruf saat ia hidup, suara tidak akan mengalir sempurna melalui rongga jauh. Ini merupakan pelajaran pertama yang dapat kita petik dari pembahasan makhraj al-jauh. Kerananya sangat penting untuk memahami dan melatih permasalahan ini sebelum beranjak untuk mempelajari rincian makhraj huruf hijaiyah yang lain. Boleh faham tak, Wan? Apa maksud huruf hidup ni? Surat berapa? Huruf hidup tu kalau dia berharakat. 12. Surat 12 ni. Okey. Contoh, Sebab kalau kita nak tahu makhraj je kan, dia katakan seluruh huruf hidup mesti dikeluarkan dari jauh. Mana huruf maknanya a, i, u tu kan. Kerana pada prinsipnya setiap huruf akan mendekat kepada makhrajnya saat disukunkan. Bila kita matikan dia kan, maknanya dia terus mendekat kepada makhraj dia. Tapi kalau bila dia dia jauh kan. Kalau dia berharakat, ni, nu, dia jauh. Maknanya lidah kita tu jauh dengan makhraj dia. Tapi bila dia matikan dia terus melekat. Boleh faham tak? Itulah maksud dia nya. Itu maknanya bila dia matikan, kita makhraj tu mesti pergi dekat dia. Contoh huruf mi kah? Kalau huruf nun kalau wang bila dia matikan, baru bila dia dihidupkan. Boleh faham tak? Kan? Maknanya sebab itulah kita wajib tahu makhraj di mana tempat keluar huruf yang sebenarnya, barulah kita sebutkan dia betul. Tapi bila dia berharakat, dia jauh lah. Na, ni kan. Bila dia buat nu. Jadi makhraj dia jauh lah. Maknanya dia keluar daripada jauh lah suara tu. Boleh faham tak? Okey, teruskan. Inilah perlu kita baca buku ni lagi kita faham. Maknanya sebab tu lah kata wajib, makhraj ni wajib kita tahu kat mana tempat asal dia. Terutama bila nak dengung. Nak dengung tu memang nak dengung. Okey. Adapun pelajaran kedua yang dapat kita petik dalam pembahasan ini adalah bagaimana mengucap harakat yang sempurna dalam bahasa Arab. Kerananya pembahasan makhraj al-jauh tidak akan bisa dipisahkan dari pembahasan kesempurnaan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang berharakat. Itmamul harakat. Abang Iwan faham tak? Perintah kat dia kata huruf kenapa dia kata huruf waw dengan waw mat, ya mat dia sebut. Mana? Kan kenapa dia sebut macam tu? Kan kalau alif dia tak kata apa-apa kan. Bila wakal digawalkan dalam bahasa Arab, fathah menunjukkan alif kan. Ya mat dan waw mat. Kenapa dia cakap ya mat dan waw mat? Aku faham dulu. Sebab ya dengan waw boleh mati. Dia sebutan dia lain. Tak, ya dengan betul. Ya maknanya ya dengan waw dia main dua peranan. Satu ya mat, satu kalau bila ya mat tu Yamin kata bila ya mat dia sebut u, i, tapi bila
Wow bukan wow mak, wow mahraj. Au, Ai. W. Ai. Sebab tu Lami kata bila iya kan nak budu kena bagi penekanan dekat makraj dia. Kalau kita dia pergi ke sini kita tunggu. Dia jadi mat. Ya bila sebut bila ya tu tanda mati ataupun berharakat dia wajib tengah lidah tu kena naikkan. Kena ada rasa tekanan di tengah lidah. Begitu juga wow. Sebab tu lah macam Is kata nu tu kan, jangan nu gitu. Bila wow belum dia baris di hadapan wajib muncul betul-betul mulut. Jangan tak muncul. Baru dia bagi mat tu. Mat. Oh, baris hadapan, baris sebelumnya di hadapan. Katalah nu ke mu ke betul-betul muncul mulut. Mu. Jangan mu. Kan jangan ada W. W tu bagi wow mat makraj. Dah faham kan? Bila Mi sebut wow mat dengan ya mat, sebab tu lah Mi katakan wow mat ya mat dia main dua peranan. Satu wow makraj, satu wow mat. Ya makraj, ya mat. Beza Boleh tak disimpulkan wow mat dengan ya mat ni dipanjangkanlah. Mat memanjangkan suara. Tapi mulut main peranan. Keadaan mulut main peranan. Macam budai itu ya kan? Kalau udah tu baru baru mat. Baru mat. Tapi kalau nak berhenti budai, dia ada ya tu kan? Tu ya makraj. Okey, teruskan. Tak faham tu ya, bila dah faham okey lah. Okey, kesempurnaan mengucapkan harakat. Penting untuk kita fahami bahawa bahasa Arab memiliki karakter yang sedikit berbeza dengan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah perbezaan suara tebal, tafkhim, dan suara nipis, tarqiq pada masing-masing huruf hijaiyah. Ketika mengeluarkan harakat yang tiga ni maksudnya alif waw ya lah. Ya. Kita mesti menyesuaikan posisi mulut untuk menghasilkan suara yang jelas dan tepat, tidak kurang dan tidak berlebihan, sehingga suara yang dihasilkan benar-benar sebagaimana yang dikehendaki. Apabila suara yang dihasilkan tidak sempurna, dapat terjadi perubahan bunyi yang mengakibatkan tidak sempurnanya setiap huruf yang diucapkan. Walaupun hal tersebut tidak mengubah makna Al-Quran, akan tetapi dapat memasukkan ke dalam perbuatan mengubah keaslian cara membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan Al-Quran diturunkan bersamaan dengan tata cara membacanya. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bi'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kerana tajwid dengannya Allah menurunkan Al-Quran, serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran darinya sampai kepada kita. Berkaitan dengan kesempurnaan mengucapkan harakat, Imam Ahmad bin Badruddin At-Tibi berkata dalam Manzumah Al-Mufid fi ilmi tajwid, wa kullu mabmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatain dhamma wa dhul khifadin bin khifadin lil fam yatimmu wal maftuhu bil fathi fam. Dan setiap dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan kedua bibir. Memuncungkan kedua bibir. Dan kasrah dengan merendahkan rahang akan sempurna, dan fathah dengan membukanya. Fahamilah. Boleh faham tak dia kata? Kalau dhammah muncul tentu tapi kalau baris di bawah, dia kata maksud dia buka rahang tu bibir tu naik ke bawah. Bukan
Bukan tengok bukan senyum tau. Lalu ustaz lalu kata senyum kan, kena senyum kan, bukan. Kalau baris di bawah I. Bibir tu dekat I. I. Kalau baris di atas suara kita tegak. Bukan nganga Kita orang Melayu tu yang jadi lain tu. Dia gitu je suara. Maknanya suara ke depan, hujung dan suara di bawah. I. Maknanya ni macam tu bibir tu di ke bawah kan. Okey, teruskan. Namun demikian, kita juga mesti memerhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan gaya tutur bahasa dan dialek Arab. Hal ini agar pengucapan harakat secara khusus dan kalimat demi kalimat Al-Quran secara umum tidak tercampur dengan gaya bahasa atau dialek yang sudah melekat pada diri kita sebagai orang bukan Arab. Beberapa kesalahan begitu sering terjadi pada saat seseorang, khususnya bukan Arab, saat mengucapkan harakat. Di antaranya, menebalkan harakat pada huruf-huruf yang seharusnya diucapkan tipis, khususnya pada saat mengucapkan fathah dan dhammah. Ni macam mana ni? Menebalkan huruf-huruf. Kalau huruf tu huruf tebal, tapi kita kata huruf dot kan, katalah huruf ta. Tapi kita kata ti, kita tak pangkal lidah kita tak naik. Jadi kalau kita kata ti, dia jadi tebal. Kan dia ada 3. Ta, da, ta, satu makhraj. Dia bezanya ta, lidah pangkal lidah tak naik, tapi bila ta, suara di pangkal lidah. Ta. Jadi kalau kita huruf ta pun kita kata ti juga, dia tak jadilah. Jadi nipis. Patutnya ti. Macam tu. Ti. Beza tu. Sebutan dia. Tapi itu terbalik ni. Itu yang terbalik. Yang patutnya yang ni dia, yang pertama ni dia kata menebalkan harakat pada huruf-huruf yang sepatutnya diucapkan tipis. Menebalkan huruf. Yang ni terbalik. Ni menipiskan huruf yang patut tebal. Itu maknanya macam mana tipis? Macam huruf dal. Orang Jawa kan, orang Jawa. Huruf da. Orang Jawa kadang-kadang dia tebalkan huruf ja. Ja. Macam tu lah. Orang Jawa. Kita kena faham huruf nipis, huruf da macam mana. Huruf yang tebal dia ada 7 saja, ingat tak? Qaf, ghain, kha, da, sa, ta, za. Itu je yang tebal. Yang lain semua nipis. Yang 7 huruf tu je. Kota bajadun pula dah. Qaf, ghain, kha, da, sa, ta, za. Itu je yang tebal. Yang lain semua. Yang ni, walaupun dalam keadaan apa pun dia baris, dia akan tetap tebal. Baris bawah ke baris atas ke bertanwin, dia akan tetap tebal. Yang lain semua nipis. Kecuali ra dengan lam aja. Ra lam dengan ra dengan lam saja dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Itu tengok dia punya ni lah. Tapi yang lain semua nipis. Melainkan huruf yang 4 tu je. Qaf, ghain, kha, da, sa, ta, za. Itu yang dia tebal. Kalau ingat huruf tu tak akan jadi salah lah. Yang jadi salah tu sebab tak ingat yang mana satu yang tebal, yang mana satu nipis. Itu je. Huruf yang tebal dia mesti daripada pangkal lidah dia naik. Suara dia di pangkal lidah. Okey, teruskan, Ban. Menipiskan harakat pada huruf-huruf yang seharusnya diucapkan tebal, khususnya pada saat kasrah. Macam tadi lah, tapi. Memiringkan suara hingga fathah tidak terucap dengan jelas, berada di antara A dan I, menyerupai vokal U atau bahkan I. Imalah. Faham tak kat situ? Faham tak kat situ? Contohnya, Bismillah. Sebab ada semua orang baca kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu imalah. Dia kena Bismillah. Betul-betul sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang sebut macam tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu imalah tu. Itu tak tepat tu. Tu sebab tu kita kena hati-hati.
Anak murid Mi pun banyak macam tu, bismillah. Tak mahu bismillah. Bismillah. Mi selalu tegur bismillah. Jangan bismillah. Bismillah tu iman lah. Okey, teruskan. Mengalirkan suara melalui rongga hidung. Padahal sebagaimana telah disinggung pada bab makhraj dan sifat huruf hijaiyah bahawa makhraj rongga hidung yakni al-khayshum adalah kekhususan bagi mim, Dan suara mim, mim dan nun, suara nun saja. mim dengan nun saja yang wajib ada terima ni. Jangan a'udzubillah semua. A'udzubillah tak naik ke hidung tu kan? Hamzah dengan ain tu biasa orang naik ke hidung. A'udzubillah tak mau bukan beza tu. Oh. Beza tu kalau kita dia tu naik ke hidung tu. Terutama bila hamzah jumpa dengan alif. Bila hamzah dua-dua naik ke hidung tak mau. Tak mau. Lebar mulut je. Baru dia ada dekat pangkal ni. Dia tak naik ke hidung. Okey, teruskan. Huruf ain biasa kan ni kan? Huruf ain ni biasa masuk hidung. Tapi ada juga dekat bukan sebab ain tu kalau kita eja ain ya nun ke? Ain. Not. Ayah buat dekat ayah je lah. Ayah kena. Kalau mulut tak lebar dia naik ke hidung. Baru dia tak. Jangan tak mahu. Memang masuk hidung. Betul. Maksudnya pergerakan bibir, berahang semua memainkan peranan lah untuk sebab bila bibir tu pangkal lidah tak naik. Kalau pangkal lidah tu naik sekali. Tak mahu itu yang masuk hidung tu. Yang tu betul-betul bila sebut ain tu memang kita kata senyum. Memang mulut kita tu sebab tu orang kata orang baca Quran ni muka dia. Kalau tak buka mulut memang masuk hidung lah. Adin solat dengan Najlah ni. Tapi hanya tak semua orang boleh detect macam tu. Macam Is kata nun kan kami kata nun tu naik ke hidung. Wow tu tak ada. Tu betul lah tu. Mi baru dapat detect kata bagus juga. Is at least ada teguran tu bagus. Sebab Mi pun bukan tahu bahasa Arab. Jadi kita sama-sama belajar. Bukan Mi tak layak pun untuk nak jadi guru sebenarnya. Asalnya nak berkongsi yang mana Mi tahu je. Sebab bahasa Arab memang tak tahu langsung. Okey, kita mulakan. Mana yang Mi tahu je lah Mi ni. Kerana tegur menegur lah kan. Okey. Menahan suara sehingga bacaan terdengar seperti menggumam. Macam mana maksud dia tu, menahan suara? Mana? Teruskan lagi, nanti kita baca baru kita dapat ni. Berlebihan atau kurang dalam membuka rahang. Begitu pula dalam hal menarik atau memonyongkannya. Betul. Yang sepatut berhak muncul, kena munculkan betul-betul. Macam huruf waw tu kan. Terutama waw bila baris dia sebelumnya di hadapan. Kena betul-betul muncul. Sebab dua-dua tu yang berhak muncul baris di hadapan dengan waw saja. Jadi lu, mu memang betul-betul muncul. Kalau tak muncul dia tak akan jadi huruf tu. Dia tak akan jadi makhraj dia betul-betul. Okey, teruskan Wan. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan dan melatih beberapa hal berikut. Hendaknya melepaskan suara dan tidak menahannya agar harakat terasa jelas diucapkan. Namun tetap menjaganya agar tidak berlebihan. Memahami huruf-huruf tipis dan tebal agar kita bisa menjaga kesempurnaan harakat pada huruf-huruf tersebut. Perihal kadar tipis dan tebalnya mesti talaqi, bukan menurut kita sendiri. Pada huruf-huruf tipis, lidah mesti selalu dalam keadaan rileks. Kerana keadaan lidah yang menegang akan mengakibatkan suara menjadi tebal. Kesempurnaan harakat fathah tipis adalah dengan membuka rongga mulut sambil sedikit menarik mulut tersenyum.
Dia tak payah senyum. Dia tak saya senyum. Kalau senyum dia tak senyum, dia tarik bibir je. Suara yang dihasilkan mungkin akan terasa asing bagi sebahagian orang, khususnya di Indonesia kerana A yang dihasilkan lebih tipis dan berbeza dengan A orang Indonesia pada umumnya. Seorang berkata Fathul Arab, Fathul Mutawasit. Fathah Arab itu fathah pertengahan. Menjaga ketipisan huruf-huruf tipis pada saat dhammah adalah dengan tidak terlebih dahulu memuncungkan bibir pada saat huruf diucapkan. Akan tetapi diucapkan dulu pada keadaan sukun, baru didorong sambil memuncungkan bibir. Sedangkan apabila huruf dhammah bertemu huruf sukun, jangan biarkan mulut tetap dalam keadaan muncung saat huruf sukun diucapkan. Boleh faham kat situ? Maknanya macam contohnya dia katakan jangan terus muncung. Kata contohnya huruf sin lah. Sin dia su kan, jangan su, ampusu. Kan misalnya tegur kan. Ampusu, tak mau ampusu. Ampusu. Dia pergi ke makhraj dia dulu. Baru dia muncul mulut. Kan dia cakap tu. Jangan terus muncul mulut. Kena pergi ke makhraj dia dulu sebenarnya. Ampusu. Boleh Anfusu. Jangan pergi jangan ampusu. Itu salah tu. Memang Anfusu. nak ambil masa ampusu. Ampusu. Makna bibir kita tu memang ada pergerakan. Terutama bila Mi kalau baca slow boleh lah Mi. Kalau baca laju tersempat. Bukan Wan. Kalau kita betul-betul pergi lama-lama kita akan dapat benda tu. Mula-mula memanglah payah nak dapat sebab kita tak berapa ni lagi. Ni kita dah faham, kita cuba lah. Kalau nak menghafal surah tu lagi semua, lepas tu nak baca. Sebab tu lah ustaz ni dia kata dia umur berapa baru dia pergi masuk kelas tu baru dia betul-betul faham. Selalu dia ikut sebutan je, dia tak ikut tertib training dia. Bila kita ikut tertib training dia tu barulah ambil masa lama dia tu nak boleh dapat tu. Bukannya setahun dua, masa lama nak betul-betul dapatkan makhraj yang tepat tu. Sebagaimana Nabi Muhammad lah kita pun tak tahu Nabi Muhammad baca macam mana kan, tapi kita kalau boleh nak kesempurnaan tu biar betul-betul lah. Gitulah. Sebab tu ya orang yang buat buku ni bukan orang Arab. Orang Syria, orang Sepanyol. Catibi orang Sepanyol. Yang orang Syria, bukan orang Arab. Orang Arab sebab dia dah sebutan dia, tapi dia orang buat ni sebab dah orang Arab sendiri pun dah tak ada dah bahasa Arab yang asli. Dia dah campur-campur dah. Sebab tu dia tulis ni. Gitu Menjaga ketebalan huruf-huruf tebal adalah dengan menegangkan lidah sampai pangkal lidah terangkat ke arah lelangit. Melatih dengan menutup hidung agar suara bisa mengalir sempurna dengan rongga mulut. Hendaklah kita menyempurnakan bacaan dengan berlatih dan bertalaqi kepada para syarih dan ustaz yang mutqin. Perhatikan keadaan mulut pada gambar berikut untuk mencapai kesempurnaan harakat. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tipis berharakat dhammah. Waw mat. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tebal berharakat dhammah. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf nipis berharakat kasrah. Ya. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tebal berharakat kasrah.
Huruf tebal tu lah, huruf tebal tu dia lain sikit tu kan. Ri. Bentuk. Okey, soalan sebelah, bentuk mulut saat mengucapkan huruf tipis berharakat fathah. Alif, Bentuk mulut. muraqaqah. Murakakah. Bentuk mulut saat mengucapkan huruf tebal berharakat fathah. Alif, mufakhamah. Alif muka mukamah. U, I, A. Jangan tak Puan. Bukan U-I-A. U-I-A. Bukan A. Jadi tebal. Kalau U-I-A, A tu jadi tebal. U-I-A. Bukan U-I-A tu tebal. U, I, A. Nunina. Bu, Bi, Ba. Tu, Tita. Su, Si, Ta. Dia pergi ke makrah dia dulu kan. Ta nak sebut urut ta tu. Tu, ti, ta. Bukan tu, ti, ta. Tak boleh tak buka. Si, Ta. Macam tu. Okey, baca seorang dulu. Tu, ti, ta. Baik baca dulu. Su, Si, Ta. Ju, Ji, Ja. Hu, Hi, Ha. Khu, Khi, Kho. Du, Di, Da. Tak abai orang beza Oh, kan dia kata huruf tebal dengan huruf nipis. Tu kan? Tu, hi, ha. Khu, khi, ha. Dia beza. Dia ada beza tu. Okey. Okey. Kata Kho. Dia beza tebal dengan nipis tu. Cuba Is baca. Saya ada A. Baca yang latihan tu. Ya. U, I, Bu, Bi, Ba. Tu, Ti, Ta. Tu, Ti, Fa. Ju, Ji, Ja. Hu, Hi, Ha. Khu, Khi, Kha. Beza kan? Tu, Di, Da. Beza kan huruf tebal kan? Beza. Ni nak baca? Boleh? Ni muka surat 16 kan? Tadi terkeluar. Ya. Betul. U, I, A. Bu, Bi, Ba. Tu, Ti, Ta. Tu, Si, Ta. Ju, Ji, Ja. Hu, Hi, Ha. Khu, Khi, Kha. Betul ke tu? Khi, kha. Khu, Khi, Kho. Du, Di, Da. Kalau boleh yang nipis tu nipis sekali. Du, di, da. Jangan du, di, da. Jangan ada penekanan kuat sangat. Du, Di, Da. Da. Jangan ada penekanan sangat. Bu, Bi, Ba. Bu, Bi, Ba. Okey. Lemah lembut lah. Lemah lembut. Nipis lemah lembut. Okey, Is. Makhraj al-haqq. Tu, Ti, Ta. Okey. Makhraj al-haq. Al-haq secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan. Kerongkong Inilah kerongkong lah. Secara lebih terinci mencakup bahagian yang dimulai dari peti suara al-ma'rush syautiyah. Pita suara tu peti suara lah kan? Yalah peti suara. Pita suara. Tempatnya di sekitar jakun. Dia panggil jakun. Kita punya apa? Kita punya Alkum Bagi jakun. lelaki hingga ke sehingga ke Kerongkong. paling luar. Yang ini Kerongkong bahagian luar. akar lidah kat sini. Okey. Dia panggil jazrul lisan yang bersentuhan dengan uvula, anak lidah. Biasa bukan anak lidah, dia panggil apa tu? Nama? Dia yang kecil tu. anak tekak. Anak tekak. Yes. Oh. Dia panggil anak lidah. Okay. Pada kerongkong terdapat 3 tempat pulangnya huruf untuk 6 huruf hijaiyah. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, "Thumma li aqsal halq hamzun ha'u thumma li wasṭihi wa 'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wa al-qafu aqsal lisan
aqsal lisani fawqu thummal kafu. Kemudian pada tenggorokan, pada kerongkong yang paling jauh terdapat hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Di tengah kerongkong terdapat ain dan ha. Ain. Dan Ain dan di ha. tenggorokan yang paling Ha. dekat dari Ha mulut pedas. ha. 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 Dia yang Ha. kat tenggorok, yang kat pita suara tu. Yang tengah tu. Dia ada udara tu. Okey, ha. Ya, betul tu. Ada Di udara. tengah kerongkong terdapat ain dan ha. Dan di kerongkong yang paling dekat dari keluar mulut keluar huruf ghain dan kha. Ghain, bukan Ghain. 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 Ain dan kha. Ghain dan kha. Ghain. 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 Kha. Ghain kha. 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 Okey, Saya rasa dia ada terputus ni. Yang ayat keempat tu dia tak ada translation. Ghain. 1, 2, 3. Kan? Aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Itu tak ada apa? Tak ada translation. Thummal Dia tak ada translation sebab apa? Sebab tu ni kira yang tenggorokan. Yang lisan tu nanti dia akan bawa kat lisan. Oh, okey. Betul dia buat tu betul. Oh, ada ni dia tunjuk tu. Lisanul Pita suara tu dia tunjuk pita suara. Okey. Huruf-huruf yang keluar dari muka surat 17, huruf-huruf yang keluar dari halq atau kerongkong disebut huruf halqiyah. Sebagaimana perkataan Syekh Uthman Murad dalam Al-Salsabil, wa ahruful halqi ismuh halqiyah wal qaf wal kaf huma lahwiyah. Huruf-huruf yang keluar dari kerongkong disebut huruf halqiyah. Sambung lagi ke ni? Pangkal hukum. Nak sambung lagi ke? Sambung lagi lah, baca tak apa. Dan ni kita nak baca biar faham ni kan tajwid. Okey. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan maksudnya pangkal kerongkong. Aqsal halqa. Pada pangkal kerongkong, tepatnya pada pangkal pita suara, bahagian dari laring, keluar dua huruf, yakni hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Peti suara terdiri dari tulang rawan dan otot yang ditutup dengan lapisan mukosa. Perhatikan gambar rajah 15. Gambar rajah 15 ini ke? Yang atas Okey. ni. Ni Get Your Image Club Resize March tu apa? Masa tak nampak. Sebelah dia kot. Di sebelah tu. 18 sampai 18. Muka surat 16. Muka surat 18. 18. So kita nak berhenti kat situ dulu. Kita baca Quran Berhenti kat sini dulu tak? Muka suara tu daripada Kak yang ni kita sambung minggu depan Boleh tu. Saya tanya tadi nak stop ke? Okeylah kita sambung minggu depan. Baca Quran sekejap. muka surat 18. Stop. Nanti kita sambung pangkal kerongkong. Pangkal tenggorokan. Tak boleh lah, kena tulis tenggorokan tu. Tenggorokan. Ini saya tahu. Mi ada tanda tak apa? Mi ada tanda. Kenapa dia tak label dia punya image dia? Gambar rajah berikut. Tu ada kat belakang tu. Pasal 18 tak ada. Tak, dia tak Sebab biasa tulis. tak dia ambil daripada orang lain. Orang lain tu dia tak ni. Bukan dia punya tu. Okey. Siapa nak baca hari ni? Ani nak baca ke? Anin period. Ani period. Okey, Abang Iwan. Mana Abang Iwan? Jom, nak baca yang mana? Abang Iwan muka surat Muka surat 7 kan? muka surat 7 Abang Iwan. Muka surat 7 ke Iwan? Kita baca hari tu. 7. Muka surat 7 Is. Tak silap muka surat 7. Muka surat 7 je. Atak muru kan? Kita baca ikut ain kan? Oh. 44 Iwan. Al-Fatihah dulu Wan. Baca sampai mana? Baca sampai muka tak payah baca banyak, nanti kita buat tajwid sekali. Iwan baca Al-Fatihah, lepas tu ambil muka surat tu je. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, baik. At-Ta'muru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okey, bebas sekejap. Bebas sekejap. Tasau. Dia nun tu duduk belakang huruf sin. Kita dengung sembunyikan sin di belakang sembunyikan nun di belakang huruf sin. Watasau, suara di depan sebab sin di depan kan. Watasau tu fu anfusakum wa antum gitu. Ta'qilun. Nanti buat praktis je. Ta'qilun. Jangan ta'qilu gitu, tak mahu. Ta'qilun. Okey, teruskan. Sebab tu dia mustahak kita nak bezakan ikhfa tu. Bila ikhfa dia sembunyi tau. Dia bukan ni. Dia betul-betul sembunyi belakang huruf yang kita nak sebut tu. Jadi lidah kita get ready nak sebut huruf sin dah. Dan sound macam tu. Okey, teruskan Beban. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Tu macam tengok tu. Tengok tu. Wan. Yazunnu. Kena bucur betul-betul. Lepas tu baris di hadapan dan waw tu. Lepas tu raji'un. Tak mau raji'un. Kita tak mau. Raji'un. Betul-betul muncul mulut. Baru dia bunyi. Baru huruf makhraj baru huruf mat tu. Tu dia kata waw mat tu. Yang dia sebut waw mat kan. Ni yang Min nak cakap tu. Ni lah dia kata waw mat ni waw mat lah ni. Allazina nazunnu. Allazina zunnu. Betul-betul muncul mulut. Okey, terus. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Cuba sekali, cuba Abang Iwan baca ambil ni kan ni. Syai'au, banyak dengar tak syai'au. Cuba Iwan terus sambung tu. Syai'au wala yuqabah. Cuba. La tajzi nafsun 'an nafsin syai'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Iwan jaga-jaga bila tanwin berjumpa dengan waw, betul-betul dia masuk. Dia baru dia masuk. Dia tak sembunyi. Syai'au, seolah-olah huruf waw yang berdengung tu kan.
Syai'au terus masuk dalam huruf waw. Maknanya nun tu terus masuk dalam huruf waw. Apa sifat nun tu terus masuk dalam huruf waw. Dengung tu. Syai'au wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la. Terus masuk dalam huruf waw. Jadi terus muncul betul-betul. Jangan tak muncul. Okey, boleh kita tengok tajwid tak? Baca sekat tu cukup. Kita tengok tajwid. Min nak suruh semua faham tajwid. Ya ni. Ata'muru nanna alif lam Alif lam. Alif lam qamariyah. alif lam samsiah tu ada satu tu. Boleh tak? Tak ada. Nah, tu alif lam qamariyah. Ini mesti Alif tak tengok yang Mim buat tu. Ni alif lam syamsiah ni. Alif lam samsiah. Ni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah bar. Bal. Bil. Bil bir. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Watan saw tu hukum apa? Okey, Mi baca dengar Mi baca. Watan saw ni ikhfa hakiki, saw baca alin. Fu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ni hukum Mim pula. Mim mati berjumpa dengan waw. Izhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan waw. Tu ikhfa hakiki. Anfusakum. Ikhfa hakiki. Kum wa. Itu izhar Syafawi. wa antum tatlu. Ifa hakiki. Antum ifa hakiki. Kumwa apa? Kumwa lagi tu lagi. Izhar syafawi lagi. Syafawi. Okey, mi terus cerita ta dengan ta. Itu dia ada sebutan juga, ada sebutan dia. Dia panggil bila mahrah yang sama bertemu dengan sifat yang sama, ta dengan ta. Yang pertama berbaris, yang kedua mati, dia panggil mutama Silain. mutama mutlak. Mutama mutlak. Mutama mutlak, dia bukan ni. Ni mutama mutlak. Sebab dia sebelum berbaris dan selepas tu mati. Huruf yang sama. Sifat sama, makhraj sama sifat. Dia kan kalau huruf yang sama dia panggil mutama selain. Kalau yang sama makhraj yang sama berlainan sifat, mutaja. Kalau makhraj yang berhampiran, ini qiraat kita, qiraat Hafsun, qiraat an Asim. Dia ada tiga bentuk tu. Mutama, mutaja, mutaqah. Mutabaidah tu tak payah cerita. Nanti dalam buku ni ada juga, tapi mi cerita awal dulu. Dalam buku ni ada cerita semua. Tapi nak suruh senang nak ingat. Perkenalkan terus. Bila ta bertemu dengan ta, makhraj yang sama, sifat yang sama, dia akan terbagi kepada tiga. Kabir, sore, mutlak. Yang ni mutlak. Berbaris, dah mati, mutlak. Buat catatan terus. Tulis kat atas Quran tu pun tak apa. Dia akan, sebab kita nak belajar, tak ada masalah. Tak salah nak tulis itu. Kat sini mutama mutlak. Okey, lu. Nal kitab. Alif lam qamariyah. Lagi. Kitab. Ma'rif lisukun. Kubra. Ma'arif lisukun dengan berakhir dengan qaqalah kubra. Kubra. Okey. Kubra. Qaqalah kubra. Akbar kalau bila dia bersabdi kan. Afala ta'qilun. Asli dengan ma'rif lisukun. Ma'arif lisukun. Okey, teruskan lagi. Wa asta'inu. Asta'inu bis-sabr. Tu alif ada tanda kecil tu dia panggil alif ziyadah Ini. Alif ziyadah ni yang ni. Ni. Tu alif ziyadah. Alif ziyadah yang satu tu alif hamzah wasal. Yang ada satu tu hamzah wasal. Alif ziyadah ni ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Jadi dia tak ada kena mengena lah. Kita tak baca dia tu. Okey, kalau macam ni, anda lah ada waw ni ada tanda. Waw ada tanda? Kononnya ada tanda fathah. So maknanya wastami'un wa. Kalau nak berhenti. Ya, kalau berhenti. Kalau nak berhenti nu je, tak boleh, tak payah baca waw.
Tak kalau waw tu ada tanda Mas Faiz. Wah ada tanda pun kalau kita nak berhenti wasta'inu juga. Tapi kalau nak baca baru wastanua. Macam tu Ami. Ya. Baca ada satu surah ni kat belakang kan. Surah apa? Surah apa Jap. Kalau ada baca tak ni boleh. Kau surat Surah wasta'inu. Nanti dia punya maksud berbeza ke? Dia ada maksud lain dia ni. Dia bila kiraat yang berlainan dia ada benda ni sebenarnya ada Tuhan nak tunjuk kat kita tu ada benda. Supaya juga kalau mak panjangkan ya ayyuha dengan ya Adam dengan ya Adam. Dia beza tu. Ya kalau kata ya Adam maknanya dia anak-anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Tapi kalau ya Adam masa tu je. Dia nak cerita pasal Adam masa tu je. Nabi Adam masa dia hidup je. Tu dia beza tu. Saya tengah cari surah tu, alamak lupa dah. Tak boleh cerita, nak baca. Ada muka surat apa? Tengah cari. Okey, bis sabri was salah. Tu tak du. Alilam. Ni alilam apa ni? Alilam apa Adina? Mana? So ada sabdu tu. Siap. Alif lam Samsiyah. Sekejap. Kalau ada Samsiyah. Ini mesti nak tengok yang tangan yang mianta tu. Bukan tak tengok, tak hafal. Tak hafal kalau tengok aje kat ni boleh ingat dah. Yang kat bawah ni kan tangan. Yang di bawah ni semua kamariah, yang atas ni semua samsiah. Yang lidah, yang bersebut dengan lidah semua kamariah. Kebanyakannya lah. Kebanyakannya. Alamak, tak lupa Ami surah tu. Okey, tak apa. Nanti kalau jumpa Is cakap. Okey. Dia banyak apa? Yang banyak alif. Hujung-hujungnya banyak alif. Yang surah tu hujung dia banyak yang alif macam ni. Alif apa dia panggil? Alif. Alif ada tanda bulat ni. Oh, yang itu alif lonjong tu. Ni yang tu yang highlight tu. Ni surah Al-Insan. Al-Insan muka surat? Muka surat 579. 579. Okey, itu ayat 15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Bukan berarti qawarir kan? Qawarir. Yang ni qawarira ni dia bila berhenti dia jadi mak asli. Dia beza dengan qawarira yang kedua tu. Kalau kita berhenti kanat qawarira, tapi bila kita sambung qawarir dia jadi mak alif sukun. Macam tu pula? Sebab ni yang kedua tu dia tak lonjong. Lah. Dia beza tu. Ini mi masa mi biasa dekat Jakim ni ada dia kebetulan ni keluar yang ni. Mi ingat sampai bila-bila sebab ni masa mi biasa ada keluar ni. Apa beza dua tu? Kalau yang ni ayat 15 dia berhenti jadi mak asli. Tapi yang kat sini kalau dia berhenti ayat yang ke-16 tu dia akan jadi mak alif sukun. Ya alif tu tiada. Alif yang tidak dibaca. Ada pada tulisan tapi tidak ada pada alif yang ada dekat surah Al-Baqarah ayat 45 ni inilah yang tak dibaca lah. Betul. Tak dibaca. Tu. Maknanya wasta'inu kalau nak berhenti lah. Kalau anda kata anda waw tu ada tanda tadi pun wasta'inu je lah. Ya betul. Ini kalau tak berguru ini salah baca kalau tidak. Kalau tak betul-betul. Sebab nampak beza sikit sangat. Memang sikit sangat je. Qawarira dengan qawarir. Kalau nak baca tu dia kalau dia sambung semua serupa kan. Kalau sambung semua qawarira min fiddah kan. Sama kalau baca kalau sambung, tapi kalau berhenti je lain-lain. Qawarira, tapi yang kedua tu qawarir.
very subtle lah dia punya bulat dia tu. Beza tu bulat dia tu. Satu condong, satu straight Dia kan. panggil apa tu ni? maknanya- Yang first bulat tu, yang 15 tu. Dia panggil Safir Mustadir ke apa. Safir ada dalam buku ni ada, nanti kita akan jumpa. Tapi untuk surah ni dalam ayat ni je kan? Kan ada lagi ayat lain? Yang ni aja ada lagi. Sabila tu pun ada juga. Sabila ayat berapa Mi tak ingat. Nantilah kalau Mi jumpa Mi bagi tahu. Kalau berhenti dia ada 2 kaedah. Nanti kalau Mi akan cerita. Orang dulu ingat ada ustaz ni ajar masa form 1 pun. Tapi pasal surah ni lah, Qawari dia cakap. Kawari satu ma'arif li sukun, yang pertama ma'arif sini kalau berhenti, yang kedua ma'arif li sukun. Lepas tu dah tak ingat dah lah apa benda. Tapi tahu baca. Dia panggil apa? Lonjong, bulatan lonjong, bulatan yang penuh. Yang kecil tu bulatan penuh kan, yang kedua, yang pertama tu bulatan lonjong. Kalau ayat 4 surah yang sama, surah Al-Insan tu, inna a'tadna lil kafirina salasila. Kalau nak berhenti salasila. Salasila. Kalau nak berhenti dia ada 2 wajah. Salasil dengan salasila. Ni lain pula. Lain pula. Allah. Ni kalau berhenti dia ada 2 wajah. Salasila, satu salasil. Dia nanti ada dalam buku ni ada semua. Dalam buku ni semua ada, insya-Allah. Insya-Allah kita baca. Yang ni yang lonjong lah kan? Tapi kenapa dia ada 2 bacaan pula? Ya, itu imam kita, Imam Asim memang baca macam tu. Kalau berhenti dia. Sebab dia ada makna lain tu Is. Dia membawa makna tu. Dari segi bahasa Arab lah pula. Dari bahasa Arab lah. So maknanya tak boleh lah nak belajar tajwid tanpa faham bahasa juga. So yang kena tahu jugalah. Betul. Tapi tak semuanya Ustaz Cak bagi tahu ni kat kita kan. Belajar mana ada tahu, tak tahu. Ni bukan bahasa kita pun tak tahu. Okey, masuk akal. Orang Arab salah tak baca? Tak, dia orang tak orang Arab pun tak semua tahu baca Quran ni. Orang Arab tak semua tahu baca Quran, sebab tu kan bila kita baca Quran dia nak dengar kita baca. Lepas tu dia cakap Arab dengan kita. Padahal kita tak tahu pula bahasa Arab. Betul. Dia kena belajar bahasa Quran. Dia pun tak tahu. Dia ada bawa makna lain kalau begitu Is. Dia ada, yalah minta tahu Ustaz kan tu dia kata tak layak minta untuk panggil ustazah, nak panggil guru Quran sebab banyak benda tak tahu. Lebih pada layak dah Mi. Tak boleh lagi bahasa Arab. Pun Jokia. Bahasa Arab komunikasi. Okey, boleh nak sambung lagi ke? Dah berhenti dah tak? Is nak sambung lagi ke? Okey. Okey, kita sambung habiskan yang ni ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha Atas tu lah. tu wa innaha ayat 45 tu. Ayat 45. Okey. Sambungan. Wa innaha wajibahunna asli kabi uratun illa izhar halqi tanwin berjumpa dengan hamzah alal khashi'in alal khashi'in alal khashi'in ada Mariah dengan mat arid li sukun. Okey. Kira tu tak cukup tak? Nak pergi lagi? Tak apa, tak kisah. Boleh je kalau dah nak stop. Nak panjang pula tak apa. Mi tak apa. Aku anak-anak Mi lah. Okey je, baik. Tak ada masalah. Nak sambung lagi boleh. Okey. Sikit lagi. Apa dia? Tambah sikit lagi. Okey. Allazina yazunnu. Nun mati, nun sabtu. Wajibah gunnah. Wajibah gunnah dia berlaku, tak dengar ke, awal ke, dia tak ni. Asalkan dia ada nun tu bersabdu dan mim bersabdu, dia wajibah gunnah, wajib dengar. Tapi beza pula tu. Annahum mula tu mim dengan mim. Situ apa pula tu?
sifat yang sama, makhraj yang sama. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham Ah, masih lain. Betul. Satu idgham selain sore kan. Satu lagi boleh juga dikata idgham mutama silain. Okey. Mulaku. Tu alif ziyadah ais. Ku alif ziyadah rabbihim laju tu bawah sikit. Rabbihim wa annahum ila mim mati berjumpa dengan hamzah. Mim mati bertemu hamzah adalah izhar. Izhar halqi. Izhar Izhar syafawi. Ilaihi ra tu baca Panjang. Dua harakat. Tebal. Ra dua harakat baca tebal sebab baris ra tu berbaris di atas. Okey. Ya, mim mim mati bertemu dengan mim apa tadi Mai kata? Idgham mutamasil lain idgham selain sore dengan idgham utama. Dia boleh dua sebutan. Satu kita tengok makhraj dan sifat, satu di bawah hukum mim. Bawah hukum mim idgham mislain sore, kalau bawah sifat dan huruf mutamas lain sore. Idgham mutamas lain. Okey. Ya Bani Israil. Mak Ni Jaiz. dengan mak Jaiz lagi. Ra Wajib. mak wajib. Okey. Bagi perbezaan mak wajib dengan mak Jaiz. Boleh tak? Mak Jaiz 4 atau 5, mak wajib 5. Harakat. Tak boleh. Dia boleh dua-dua baca macam tu. Okey, ni cerita pasal mak Jaiz dengan mak wajib. Okey, tengok Ya Bani, dia satu perkataan kan? Mak Jaiz dia berlaku dalam dua perkataan, sedangkan mak wajib dalam satu perkataan. Mak Jaiz dan mak wajib dia boleh sama baca. Kalau nak baca mak Jaiz 4, mak wajib pun 4 boleh. Tapi jangan mak Jaiz 5, mak wajib 4. Itu salah. Aib bagi orang yang tahu baca Quran. Tahu? Sebab apa? Martabat mak Jaiz lebih rendah daripada mak wajib. Kena tulis tu. Kena tulis. Boleh Wan. Mak wajib lagi panjang Mak wajib kalau nak baca sama tak apa. Kalau 4, 5 tak apa. Tapi jangan mak Jaiz lebih panjang daripada mak wajib. Sebab martabat mak wajib lebih tinggi daripada mak Jaiz. Dan mak Jaiz berlaku dalam dua perkataan, sedangkan mak wajib dalam satu perkataan. Hamzah dalam satu perkataan. Okey. Lazkuru ni'matiyal lati an'am allati Mak Jaiz munfasil. mak Jaiz munfasil. An'amta An'am nun mati bertemu dengan ain idgham izhar halqi. Satu lagi. Mati bertemu dengan ta. An'am ta Izhar syafawi. Satu izhar halqi, satu izhar syafawi. Beza tu. An'amta alaikum wa Syafawi. Anni Gunnah. Wajib gunnah. Syafawi. Izhar syafawi. Al-alamin. Alif lam qamariyah. Alal alamin. Alif lam qamariyah. Dan isma arif bisukun. Wattaku. Okey, terus baca. Wattaku yauma. Boleh baca terus. Bacakan terus. Kalau tahu boleh baca terus. Baca hukum dia. Mak asli lah wattaqu. Yau baca alin. Yau baca alin. Tanwin berjumpa dengan lam. Idgham. Idgham bila gunnah. Masuk sempurna tanpa dengar. Taja. Qalqalah. Sughra. Nafsun. Izharus halqi. Okey. An-naf
Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'unah kamil. Kat sini pun boleh jadi juga kalau dari segi makna dan sifat dia boleh jadi juga idgham mutama. Dia boleh dua. Sil syai'an. Sil syai'an. Ikhfa hakiki. Awwa sama. idgham. Yar malu, ingat huruf idgham yar malun, ingat tu yar malun. Idgham bila gunnah. Yalah. Idgham bila gunnah nakis. Betul bila dengan dengung kan? Bi gunnah. Idgham gunnah betul. Idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah pun boleh, bi gunnah pun boleh. Wala taqbalu minna yuqbalu ni. Qalqalah kubra. Sugara lah. Yuqbal. Tengah-tengah. Kalau ke wakaf baru kubra. Astagfirullah. Bacaan dia jangan wala yuk. Ada separuh orang baca wala yuk, tak mahu wala yuk. Bukan apa boleh kubra juga ke sebab dia punya huruf sebelum dia tak boleh. Tak boleh, dia tengah perkataan dia kubra, dia sorok. Sorry. Okey, yuqbal. Okey, betul. Surah. Minha izhar halqi. Izhar halqi. Okey. Safa'atu wa idgham ma'unah nakis. Yuk qazu minha adalun wa tu semua tu. Minha izhar halqi ada qaqalah surah idgham ma'unah nakis. Hum yunsarun. Ikhfa. Ikhfa. Nun mati. Yang ni yang ikhfa tebal ni kan. Dia suara ke belakang. Yunsarun. Itu tebal ni, ikhfa tebal ni tau Dia huruf sad tu huruf tebal Jadi dengung dia tu dengung tebal. Okey. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna bima nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, jumpa lagi esok nak baca.